Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين المشبهين بنجوم الدين وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء والدين. أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك السلامة والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والأهل والمال إنك على كل شيء قدير. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين آمين يا رب العالمين. Yang mulia, yang dipertua majlis dan juga timbalannya dan semua anggota-anggota pegawai-pegawai majlis agama Islam wilayah Patani, dan juga yang mulia kepada semua hadirin daripada para imam-imam dan juga khatib-khatib dan bilal-bilal. Semoga dihormati Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang bersama asatizah, ustaz-ustaz, guru-guru dan semua hadirin yang turut hadir pada hari ini, baik lelaki juga pun perempuan hadirat. Semoga dirahmati Allah di atas niat kita yang bersih, atas niat kita yang tulus untuk berhimpun di majlis yang seperti ini, walaupun di dalam keadaan yang tak sebegitu sihat, yakni dalam masa zaman yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kita orang mukmin, semua itu adalah takdir dari Allah. Apa yang ditakdir oleh Allah, semua itu adalah baik. Allah tidak buat perkara yang sia-sia. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Alhamdulillah, sebagai pertama kali yang saya sendiri pun tak sangka, tak ada dalam khayalan, tak ada dalam kiraan kata nak adakan majlis yang seperti ini. Nah, sebagaimana dicerita oleh yang dipertua tadi dan juga timbalan pun ada sebut, tapi oleh kerana tadilah, kerana takdir Allah tak dapat kita elakkan. Yang kita kembali kepada kita orang mukmin, rukun iman yang ke-6,
Dah katakan beriman dengan Allah, segala kitabnya, segala rasulnya alaihi wassalatu wassalam, dan dengan segala malaikatnya, dan dengan al-yaumil akhir. Yang keenam dengan al-qadr. Wa tu'mina, dia sakut dengan ayat di atas dan dengan hadis di atas, an tu'mina billah akhi wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi wa fi riwayatin murrihi au hulwihi au kama qala. Jadi kita percaya bahawa qada dan qadar arti semua perkaranya tak akan berlaku sama sekali. Ini dalam pegangan kita, dalam iman kepercayaan kita sudah simpul. Bukan rua-rua rengai-rengai bara orang tua panggil sudah kita simpul jadikan akidah. Simpulan kita iaitu kita beriman dengan bahawa qada qadar arti annal asya, semua perkara sama ada rupa bentuk baik di segi syarak, juga jahat di segi syarak, pahit manis, maksud pahit manis iaitu hak ia tak setuju dengan kehendak kita. Pahit panggilnya seperti berlaku keuzuran, kesakitan, kecemasan, kesusahan zaman. Nah, semua tu pahit tapi berlaku semata. Wa hulwihi, dan manisnya. Apa manisnya? Iaitu hak betulnya dengan kehendak kita. Kita nak kerja berjaya sekian-sekian, dapat bagaimana kehendak. Allah manisnya. Nah, kita nak letak sesuatu perkara agaran kita tu dapat sekian-sekian, berlebih lagi pada kita kehendak, lebih ganda. Itu lagi manis bertambah manis. Ini tak sunyi pada itu. Jadi alhamdulillah ni pun dengan tak sengka kata nak berlaku kaya semacam ini. Nah, sebab di mana-mana selain pada ni pun dah beberapa diminta, di sana sini diminta, satunya tidak ada masa. Kerana kita maklumlah tugas secara pondok ni cara tradisional semenjak turun menurun orang panggil. Turun menurun sistem cara pondok panggil rakbuk pondok, walaupun dia panggil nok rakbuk. Tapi dia rakbuk mempunyai sistem sendiri bagi guru turun ajar kita turun menurun tu macam tu. Jadi bila kita sanggup menjadi kefarduan, mana-mana budak yang dihantar diserah oleh bapa untuk mengaji, gurunya sanggup menjadi wajib angkah atas dia mengajar. Maka sanggupnya pagi petang malam sekiranya tidak ada uzur. Jadi kita maklum hak yang rakbuk macam ni di tempat kita ini masih lagi ada, masih lagi apa yang patah, tumbuh, hilang, berganti. Alhamdulillah tuahnya. Nah, masih masa lagi nak gini. Jadi dengan itu bila kita masa ni pada hari ni masa penuh lah. Nah, pagi petang tapi sanggup. Ni kata dia Allah dengan mudah-mudah. Jadi bila diminta saat ni tu lama juga duduk dalam keadaan fikir. Tapi dengan takdir Allah sanggup dengan mudah. Nah, sanggup tinggal lah untuk pagi ni. Tapi nak dengar apa adalah menantu ganti mengajar dulu, kita tinggal mari untuk masa. Masa ni kat start daripada jam 9.30 tadi kak hingga ke pukul 12 tak lagi baru selesai. Lepas tu zuhur pula sebentar lagi. Tapi oleh kerana permintaan serta dengan ikhlas hati kita, bersih awak kita, bersetuju dan muafakat, barangkali itu gambarnya sabak daripada situ jadi mudah. Walah orang duk minai bukan seorang dua. Duk minai jangok-jangok, kaya-kaya, debel-debel duk minai. Dia tak sanggup. Dia tak ada pilih dia jangok kau ni. Pilih dia jodoh. Orang tua kata temui. Dia temui ada arah tak sih pun tak sih. Dia akhir sanggup yang mudah-mudah. Hitai lagi huduh buat tu. Itu kan, kita lepas situ klik pada qada. Kan, nombor nak situ ada arah. Jawab dah nak kata orang lain dah. Orang lain masuk mari jangok-jangok misal, tak ada nak, ada arah. Ada itu kan. Itu nak ayat kata belah itulah klik pada akidah kita tu begitu. Dan hari ini sebagai muqaddimah ataupun muqaddam. Kalau kita mengaji apa yang surat kadar lah. Ada apa kadar lah. Muqaddam. Sebagai muqaddam tu begitulah dulu. Sengaja diminta saat ni supaya
Sebenar kalau turut dalam susunan mari tu selalu, tapi minta daripada yang di-Pertua Majlis bagi hari pertama untuk buka dulu. Nah, sebagai kata-kata aluan, dan minta pada Baba Syahabuddin sebagai timbalan beri juga sikit kata-kata ucapan apa yang nak ceritakan. Lepas tu sebagaimana berikut akan datang tu kita pakai mari tu selalu dah lah. Seperti majlis di Fatani di jalan tu lah. Itulah alhamdulillah. Sekali lagi kita ucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita tak sunyi daripada syukur terima kasih kerana kita hidup dalam nikmat Allah. Sama ada nikmat bentuk yang disetujui tadi ataupun nikmat tu juga dalam bentuk pahit. Kita tak faham terasa supaya susah. Sekali kita berasa supaya balas semata-mata. Tapi apabila kita tahu khusyat, apabila kita tahu hikmah, serta pula yakin kita sampai ke situ, sebenar bagi kita orang mukmin dalam nikmat setiap segi. Tengok kita contoh, kalau kita orang masa muda-muda dulu, kita berakhir suka tak barang yang rasa pahit? Tak suka tengok ubat tu nak bagi pada kanak-kanak kecil, sengaja ubat tu buat baunya sedap, rasa pula manis sebagai tipu daya supaya nak makan ubat. Lalu tu buat untuk budak, buat ubat manis-manis, bau-bau sedap. Tu pun payah nak makan, kena dak kerja, dak pecek mulut lagi nak buat ubat. Ada pun ubat kita orang tua ni kat berkeruk-keruk. Pahitnya. Ingat zaman dulu ubat apa cak nyamuk. Allah. Lah ni ada lagi dah. Ubat cak nyamuk ke Allah kena tolong boleh sumak le pisah tipu di kok tu. Pun tak boleh makan lagi pahit. Tapi telah juga kan apa? Kerana kita orang tua, umur dah menekat, kita reti ini khusyat. Walau pahit sekalipun rayahnya kita sanggup telah juga kerana kita kenal khusyatnya ubat. Dan ubat ni untuk apa hikmah? Menyembuhkan penyakit. Gak kita punya sakit. Sakit kita ni seolah-olah muafakat bahawa tak jalan dah ubat lain, mereka kena ubat ni. Maka kita pun telah royak siap-siap dah ubat ni pahit, tak apa pahit pun ubat. Berkeruk telah. Juga nak cocok bomo royak sedap ubat ni sakit ni, ubat senak perut ni. Sakit ni tak apa bomo sakit pun tengok. Apabila cerak tu berkeruk duk begini. Sakit tak apa sakit pun. Kita sanggup redha dengan sakit pun sebab kita tahu khusyat ubat yang menyembuhkan di segi sabar. Demikianlah qada Allah Taala beri kita susah, beri kita sakit, beri kita dalam kecemasan. Walaupun kita tak sakit, berlaku tak keluarga sakit, supaya juga kita yang sakit. Semua ini kalau tengok di segi hikmah, inilah dia apa yang kata melahirkan dengan susah ini, melahirkan peringatan kita kepada Allah lebih banyak dalam masa kita sihat. Maka tempat ingat ni hak besar. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang-orang yang telah beriman, ingatlah kamu, sebutlah kamu akan Allah sebagai sebut yang banyak. Maka nak ingat banyaklah. Cuba kali kita duduk dalam seneline mutlak, segada-gada semata-mata, kadang-kadang kita lalai dan lupa tu lebih banyak. Tak? Maka Allah Ta'ala nak mengingatkan kita kepada dia lebih banyak, dia buatlah sabab. Tengok kita daripada sakit pasal orang nak dekat dengan nak mati. Segar pasal jauh walaupun umur banyak. Kan? Umur tu tak kira banyak tapi berasa apa jauh lagi. Orang muda tak kira lah. Dia nak jatuh dari segi perasaan. Tapi bila kita berlaku kecemasan, kesusahan, berlaku kemalangan, Allah ingat pasal dekat-dekat dengan anak mati. Ingat ke Allah lebih banyak. Ini tilik pada sininya hikmah besar. Sabit tu kata sebenarnya apa yang berlaku itu nasbah kita boleh menghilangkan kelalaian dari Allah, boleh ingat itu nikmat. Di dalam bala ada nikmat. Dalam ubat yang pahit tadi adanya nikmat. Sebab itu sanggup telat. Dengan itu dalam Islam kita mengajarkan supaya kita tu redha dengan qadanya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Satu riwayat rasula. Ada himpun wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rasula. Itu jadi amal lidah. Di segi makna, aku berpuas hati. Itu artinya aku puas hati. Aku setuju. Aku suka hati dengan Allah itu. Tu tu mulut dah ucap. Ya kadang-kadang mulut kita ucap tapi jelira tu tak pergi. Tapi alhamdulillah mulut dah ucap dah baik. Sebab itulah kata ulama ahli sufi, kamu jangan tinggalkan zikir lidahmu kerana tak hati-hati. Jangan. Terus pergi. Semoga-moga Allah mempertekakan. Supaya kita kata kita mengaji pasal ada setengah budak benak ke? Benaklah. Jangan putus asa. Dia Tuhan buka dia cepat lebih pada tak benak. Ni pun begitulah. Kita zikirkan. Kita sebutkan walaupun hak makna hadir tak hadir pun kita zikir. Jangan kita berputus asa. Mudah-mudahan dengan zikir yang tidak ada hadir-hati, sekaligus satu kali Allah akan menambahkan zikir kita serta hati-hati. Kalau kita mecah, ada kata zikir ke tak hati-hati, tak jadi, kita mecah situ. Bila mecah, luput kedua-dua. Di hati pun tak ada, di lidah pun tak ada, ugi kedua-dua. Ni tak ada di hati pun, di lidah ada. La ilaha illallah masalah. Subhanallah ada di lidah, walaupun di hati tak ada lagi. Kita teruskan tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadi dia hati-hati. Yang mananya ingat akan Allah. Maka setengah daripada zikir yang sekaligus kita faham arti zikir-zikir itu, terkadang kita faham yang makna yang sepik. Zikir kita silap betul zikir kan? Ucap la ilaha illallah masalah. Walaupun kata zikir ni umumnya. Ini majlis ilmu ni pun panggil majlis zikir. Bercakap hal segala kebaikan pun panggil zikir. Nasihat kita sesama kita dan nasihat kena anak-anak pun panggil zikir. Amar ma'ruf pun masuk dalam zikir. Nahi mungkar pun masuk dalam zikir. Hatta ulama orang arif kata zikir mata panggil zikir juga. Apa zikir mata? Bila kita ingat Allah terbit mata. Maka ni panggil zikir mata. Zikir telinga, suka memperhatikan perkara-perkara yang baik. Zikir telinga. Itu mana kata semua tu zikir. Sebab itulah isyarat dalam ayat uzkurullaha zikran katsira. Sebutlah kamu, ingatlah kamu akan Allah sebagai ingat yang banyak. Maka ulama tafsir kata banyak tahu mana? Tidak ada had. Ini satu amalan tidak ada waktu yang tertentu dan tidak ada habis masa. Bukan amalan lain tak ada waktu. Puasa. Khasnya Ramadan. Pada Ramadan pun khas mula di fajar hingga kerai habis masa dia. Ibadat semaya mulai daripada masuk waktu. Mula ditakbir diri semaya. Salat habis. Zakat ada waktu tertentu. Apa saja ada waktu. Tapi amalan zikir tak ada waktu tertentu. Tak ada waktu tahrim. Hatta ulama ambil daripada zahir umum ayat tu, siapa bagaimana kalau ketika duduk tempat-tempat yang kotor umpama dalam tandas, dalam jamai kita panggil. Ada juga setengah pendapat kata iya masalah umum ayat boleh juga. Kalau nak bina atas kaun tu kita duduk dalam tandas kebetulan bersifat alhamdulillah. Atas kaun tu kata tak apa. Dapat umum duk mana pun zikir boleh. Tetapi sebahagian daripada ulama dia tilik walaupun zahir ayat umum memang umum. Tapi kecuali mai semula. Mai semula nak jaga kehormatan nama Allah yang Maha Agung. Nama Allah yang Maha Besar ni tak sesuai hidup sebut tempat dia kotor. Tengok teman mengaji baca Quran, setengah pada zikir baca Quran. Baca Quran di sisi najis hukumnya makruh. Sebab apa? Nak jaga kehormatan. Puca daripada situlah timbul masalah, timbul masalah khilafiyah bila seorang mati, mayat Islam mati, belum dimandikan,
Maka ada kata tak boleh baca Quran di sisi mayat yang belum dimandikan. Atau ada setengah-setengah orang dia baca Quran, ada orang dak larang, ada orang kata boleh. Kita ni pening tak tahu ke mana. Ini bahajak pada kita tahu di antaranya pucuk khilaf daripada tadi. Takkan Al-Quran kalamullah. Quran ni zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami Allah, kami telah menurunkan zikir. Allah panggil kepada Quran sekali-sekala panggil zikir. Kami telah menurunkan zikir. Apa? Ayat Quran panggil kat zikir. Jadi bila kita baca ayat Quran panggil juga maksudnya zikir, zikir Quran. Apabila zikir tadi dalam Quran hormatnya luar biasa. Quran ni lebih pada zikir-zikir lain, sehingga kita nak baca syarat kena kita suci kan daripada hadas besar khususnya. Hingga dimaaf hadas kecil. Maka bila kita nak baca di sisi najis, iaitu kerana nak hormat pada Quran ini najis, maka kita baca di sisi najis hukumnya makruh. Apabila baca di sisi najis hukum makruh, tak apalah najis. Orang mati najis kau. Timbul soalan situ. Khilaf pula di sisi setengah pendapat kata kita manusia ni suci selama apa dek ini suci. Bila roh keluar daripada jasadnya, maka dengan sebab roh keluar jasad ni najis. Itu di sisi setengah pendapat. Bila najis kena menyucikan dengan mandi. Kalau tu kita tidak baca Quran di isinya belum mandi, bina tahkam tu makruh lah. Waktu ketua kata tak boleh baca mayat tak ada mandi, tapi tak royak wajah kita ni kok mana orang lain kata boleh, ada balas boleh tak boleh itu lah. Bila tahu tak, tetapi di isi pendapat mazhab kita Syafi'i, kita manusia walaupun kafir, orang bukan mukmin pun semua tu suci kan. Manusia ni suci. Madi Adam, anak cucu Adam. Kan Nabi daripada walaqad karramna bani Adam. Demi sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam. Maka istinbat pada situ tak ada arti memulia kalau najis. Jalan. Tak ada arti memulia kalau bagian najis. Artinya daripada situ menunjuk kata anak cucu Adam itu dimelia oleh Allah secara umum, bermakna suci. Sama ada kufur ataupun iman, badan itu suci. Patut ayat pula kata innamal musyrikuna najasun. Balik ni jawab najasun ai fil i'tiqad. Tak ada kena mengena najasa. Patut sama ada ketika hidup begini juga ketika keluar roh. Selagi tak keluar najis tak apa je, ada juga keluar roh terlalu sakit dapat keluar najis kan, kok dubur ke kok kubul ke. Ini masalah lain suci. Maka pendapat dia kata suci sama ada ketika hidup juga ketika mati. Bina atas kawan ni tak ada makruh pula baca di isi mayat tu. Ni kata orang tak baca ni. Itu dia. Tiba-tiba kata tak boleh. Tadi bina atas khilaf tadi dah. Jadi bila mandi sudah dah kata ada khilaf dah lah. Itu dia deh. Ini setengah daripada kita kena ada majlis zikir ni untuk nak cerah dan terang dalam beberapa masalah-masalah. Karena masalah ni banyak sekali masalah khilafiyah. Dan perlu kita tahu terutama pula kita selaku imam-imam begini. Sebab apa? Kita selaku imam ialah sebagai pemimpin di bawah anak makmumnya. Tak usah kata jadi imam sebagai jawatan imam, kita jadi imam semaya pun kena ra'i dah makmum di belakang dah. Dah kata ke? Kita buat tak kena ngacang temeh, nyumparakah selera habis dalam belakang. Kita kena ra'i. Apalagi kita imam dah, imam semaya lagi, imam jawatan lagi jadi lantik. Dan pula kita kena berkata imam mari daripada amma. Amma ya ummu. Amma. Aman apa? Tujuh. Tupu. Imam. Sebab itu maknanya al-muttaba'. Imam arti yang diikut, yakni oleh orang ramai. Tapi nak tubik gelar imam bukan senang. Ulama tu imam ni bukan senang. Sebab makna imam al-muttaba', yang diikutkan, yakni oleh orang ramai. Bermakna kita jadi imam ialah jadi ikutan. Balik anak makmum pengikut semuanya.
Nah, kita diikutkan. Maka kelimah iman ni besar lah daripada daripada situ tu banyak kita guna bahasa apa dia? Bahasa Melayu kita guna mak. Itu dah. Daripada Arab tadi jadi mak. Sabit bahasa surat tulis emak itu lah kita. Tapi kita buat tinggal mak. Berbagai bawah mak. Berbagai bawah mak. Buat kah bubuh alih ma. Berbagai bawah untuk mi. Banyak-banyak kita panggil tak? Ma, mi, mak, mak. Dah. Lepas tu bahasa lain pula Asia. Me. Daripada kelimah tu. Lepas pula kelimah me ni besar pada po lagi. Tengok kan? Mak ni besar pada po. Dengan dalil Nabi SAW ketika orang tanya siapa kita nak berkawan paling utama, siapa orang yang paling utama kita berkawan, dia jawab ummuka, makmu. Ditanya lagi summaman, kemudian nombor 2 siapa dia pula? Dia jawab lagi ummuka, makmu. Kemudian nombor 3 siapa pula? Ummuka, makmu. Allah 3 yang jujur mak. Yang keempat summaman, kemudian siapa pula? Baru abuka, baru bapakmu. Allah 2 ganda lebih mak. Nah, sampai tu orang besar-besar dia jadi tap. Itu dah weh. Tak ada potap tak. Tap dia panggil. Ni besar ni. Tu imam mari situlah. Besar sangat diklik kat mak. Tu dia meban. Besar kot dapur dia pandai. Kita tak erti. Itulah perkataan ibu mak ni besar. Sebab tu kita dapat kelasnya daripada imam. Sebab tu bila imam ikutan. Bila ikutan ramai mesti tanggungjawab atas kita tu banyak lah. Kita nak membiarkan tak boleh lah. Disakut pula dengan kullu apa dia ni? Kullukum ra'i. Secara umumnya semua kamu ialah pemimpin. Tak ada siapa dia anak buah, tak ada. Tubuh kita seorang apa pemimpin dah hukumnya. Ra'i dah, gemala dah kita sendiri ni pun. Mana? Kaki tangan merupakan rakyat semua bukan? Yang memimpin tubuh kita. Ada dah. Apa lagi tambah pula kaki tangan lain masuk tu banyak di bawah tadi tu. Lepas tu setengah orang tak mau tu. Tosi minta maaf. Tosi dia takut betul tanggungjawab. Dia takut situ ceria betul. Duk ceria betul. Tapi orang tak silah itu dah. Lupa situ lain sikit. Itulah wala bagaimana setelah kita dah tanggung dah. Yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun sangguplah menanggungkan jawab kita itu. Baik. Hanya sebagai mukaddimah kita di hari ini itu begitulah, dan semoga berikut ni kita jadikan majlis yang tetaplah masa tu. Jadi nampak kita buat masa tadi tu tak 10 jam dah. Jadi kalau kita kena sikit boleh dah pukul 10.30. Dah. Kita kena pukul 10.30 seperti di petani kita mula di jam 10.30. Tapi kalau di jalan kita mula jam 10. Tadi mula jam 10.30 dari siapa lebih kurang tengok kalau zuhur awal tutup di zuhur. Jam zuhur ni lah ni tu 12.30 kan lebih kurang tu. Itulah maknanya akan datang keluar itu. Dan kita belum menentukan lagi, ada setengah-setengah tu nak pada kitab kita kau menentu kan. Tu dia, dan jadi tetap gak kita ada gitulah untuk menjadikan rojokkan kita. Untuk jadikan rojokkan beberapa masalah. Apa tu untuk kali ini sebagai mukaddimah, sebagai pendahuluan kita, dan sebagai kita buat permulaan tu sekadar saat ni. Lepas tu kita berilah peluang kepada beberapa soalan-soalan yang dikemukakan, khususnya kepada kita selaku imam dan lain-lain hal. Bolehlah kita tak panjang kali waktu tu. Kita di situ. Dan tadi sudah timbalan jadi petua sudah sebut tadi mengenai dengan hal majlis bila yang nak adakan begini dia buat
persediaan tu makan perbelanjaan tadi dia cerita kan. Tu dia cerita. Tu nak sediakan ni, maka kita sudah maklum belaka dah. Boleh selalu kalau kita ada sebagai mukadimah. Boleh selalu sebagai permulaan. Nanti kita ni dari mana dan selaku jawab tadi kita apa? Lubuk Luar. Nama apa kita? Syamsuddin Nuruddin Lubuk Luar, selaku imam Lubuk Luar. Ya, sila. Ya. Iya. Baik. Satu masalah sebagai mukadimah dan ada hal lain lagi akan bina sambung. Daripada imam Lubuk Luar kita, dia apa masalahnya? Seorang itu dia ada punya harta. Kemudian harta yang dia punya itu dia pun beri. Kalau kita panggil dalam tu kita panggil hebah. Lepas tu dia hebah tu dengan ada syarat cukup lah. Ada dengan surat terpersiap. Ya, itu untuk nak mengesahkan tak ada syarat ada surat, tak ada syarat ada saksi untuk nak sah tu. Tapi disunatkan ada surat, ada saksi itu supaya takut nak timbul permasalahan lepas pada tu. Ya galik bobang tiada selalu timbul. Bila tak ada surat tanah ya timbul masalah. Bila ada tu rojak ke situ, siapa nak katakan pun mari tengok, orang pandai tengok surat. Cara beri sah dah. Tanya siapa kata, sah dah. Bila sah dah, tak boleh nak kata apa dah. Siap dah. Tapi kalau tak ada surat nak hukum tak boleh lah. Kita tak tahu ni dakwa gini, dia tak tahu masalah wakil macam mana. Itu jadi dinasihatkan kita selaku imam ni, kalau anak makmum kita nak buat pemberi apa harta begitu, sepatutnya we ada tu imam kata bila kita we ada surat pengesahan daripada majlis untuk nak jaga perbalahan selepas pada ni. We jadi sah siap dengan saksi. Kalau ada timbul bergaduh lepas tu, hala kepada tok guru orang pandai tengok. Selesai tak ada nak cara dah, sah dah. Habis itu. Katakanlah saat ni kita fardu kata sah dah. Nak fardu dulu pergi berakad tak tahu lagi. Orang tua beri kepada anak tu, anak ni katakanlah cara pemberian dia tu sah pada syarak. Tebus itu dulu masalah. Sah daripada syarak. Tetapi dia ada taruhlah 100,000 masalah. 100,000 duit dia simpan taruh untuk apa ni? Ini untuk jadi mayat dia upacara kematian kata bahasa kampung. Ini untuk kematian dia 100,000. Hak lain dia beri belakang dah. Setelah itu matilah dia. Gitu. Setelah itu matilah. Bila mati duit 100,000 tak ada lah dia dah taruh tu. Lalu dibuatkanlah hak dia pesan. Dia pesan katakan kalau aku mati suruh buat semua. Dia kata gitu tak? Dia suruh buat semua habis 100,000 tu. Gitu dah? Untuk dia tu 100,000 tu. Siapa hak lain yang beri belakang dah. Beri hak nisa ni untuk mati aku. Kalau aku mati buat bajikan untuk aku semuanya. Dah. Jadi apabila masa dia mati, orang panggil harta yang lain dah tidak ada. Apa tidak ada? Sebab dia hebah pemberian sah dah. Baik kena takdir kata sah tu. Sah dah dan pulaknya suruh ikbak qobat milik belaka dah. Nabuhi lagi situ. Masing-masing qobat milik jadi dah pindah daripada tuai harta kepada yang diberi itu. Mutahib, terima qobat pindah daripada kita habis. Sekarang ada di kita 100,000. 100,000 ni masa mati harta itu 100,000 ni. Maka 100,000 ni dia besar suruh buat habis. Maka semasa dia mati hanya apa yang termasuk dari kata buat tajhid dia. Tajhid wajib sekadar saat ni. Sekadar upacaranya tu ialah sekadar kapal, sekadar apa tu hak wajib asal. Lebih lagi. Pas dia ada hutan ke tak? Katakanlah hutan tak ada. Tak ada kat hutan orang. Dia ada pesan. Dia pesan apa? Pesan suruh buat kebajikan ke dia. Bila pesan suruh buat kebajikan dia tu, arti lebih pada suluh. Kalau kita kata 100,000 cabut buat wajib-wajib dia tu, kalau lah kata zaman lah ni tu dah 10,000 lah.
Tebus kata dah berkata mudah-mudahan kau. Tinggal lagi 90,000. 90,000 ni dia pasal suruh buat semua. Artinya makan lebih pada suluh. Hak sahnya suluh. Mana 30,000 tu sah. Masalah wasiat dia. Hak lebih lagi 2 suluh arti 60,000 lagi tu hak ni kena tanya orang ni. Orang kata gini lah, kita setujulah pasal kita ya beri belakang dah, kita boleh kebun dah, ni boleh tanah dah, ni. Tapi nak ambil setuju kalau kata aku nak lagi, jangan hak dia ada. Ada ke dia? Habis itulah. Berarti kita beritahu nasihat mula. Berarti kalau sesuatu tak apalah, buat kita boleh belakang dah, tua belakang, terima kasih dah. Hak ni turut pesan dia lah. Jadi buat kami jom dia panggil ijazatil warasa. Jom benar oleh segala orang. Maka habislah wak 100 tu untuk dia. Adapun dalam 30,000 hak lebih pada wajib tu boleh lulus selalu waktu. Tak lebih pada suluh dia panggil. 1/3 kan? 90,000, 30,000 1/3 kan? 60,000 lagi 2/3 hak tu lebih pada suluh. Hak tu nak tanyalah. Itu dia. Sebab dia usia. Usia dia sakit lepas mati. Bila masa mati pun ia kata pun pindah je. Biar dia sakit hak orang tu. Tu perlu nasihat pada anak cucu kita. Terima kasih lah ayah di belakang dah ni, boleh belakang dah tu sikit waktu habis untuk dia lah. Tapi orang anak pada tak setuju, dia berkarit atau mana manusia. Dia bukan ilmu. Tak itu kan? Manusia kayak ada nak, ya ada apa itu. Itu je. Nanti selesai satu, kalau ada nak tambahan lagi atas tu boleh. Kalau ada pun nak dah lain pun boleh sambung. Masa sejak lagi. Luas ni. Boleh. Seorang itu mempunyai anak 4 orang. 4 orang tu perempuan semua, lelaki semua. 3 lelaki, seorang perempuan. Ya, sila. Semasa sehat ayah ke ibu ni? Ibu panggil semua 4 orang anak tadi. Yang 3 lelaki, seorang perempuan tu. Keadaan masa tu tak, ibu masih sehat. Ya. Lepas tu? Banyak sikit pada orang. Banyak benar. Baik, kita berhenti Ustaz. Main kecek dulu cara memberi. Ingat dah. Cara memberi syarat data semula surah i'dilu. Adil oleh kamu pemberian antara anak-anak kamu itu. Adil bahasa Arab dah. Bahasa kita kan sama dah. Sama ada sebut. Mana beri sama oleh kamu antara anak-anak kamu itu. Para pemberian. Kalau memberi rumah sepitu seorang. Kalau mata wang, mata duit, 100,000 belakang. Tu panggil sama. Jangan yang ni 100,000, yang ni 200, yang ni sepitu, yang ni 2 pitu, tak boleh. Gini tak sah kira kata masalah ketua lah ni anak-anak cucu kita. Ni kata kita ada anak paling kecil-kecil, cucu anak ada cucu lah, 45 orang cucu. Kita beri kau ni 100 je tengok merah. Lepas kita beri kau ni 50. Merah aku biru. Tak supo, tak say nak supo. Itu kan? Dia kena serupa. Dia tengok budak tu. Pandai tak sedah. Tak serupa. Kadang dia tengok mulanya ana. Rana beri kau ni 2 masa. Dia. Jadi daripada situ kita boleh fikir, sabit syarat suruh bersama. Bila tak bersama, seolah kita buat sabak bagi lahir fitnah antara anak sama anak, deki-berdeki dia timbul masalah. Pucuk daripada kita buat sabak. Sabak kita tak adil. Ini jika beri hidup ni. Adapun kita mati, tak apa hak tu bukan kita bagi, hak Tuhan bagi li zakari mislu hazzil unsayain. Hak tu Tuhan bagi dah nak tak jang tak leh hak tu. Ingat tahu. Sama ada anak lelaki, anak perempuan, dan bila kita nak beri semasa hidup kita kena beri sama. Beri sama. Tu. Dia kadang-kadang tak kata apa depan kita.
Lepas tu kalau nak jadi timbul katanya. Lepas pada tu bukan kita dah anak kata apa kuatmu ni. Ada kata apa hak ayah ikut ayah, hak mat ikut mat dia kata. Baru lepas pada tu keluar ubat dia. So mana boleh banyak. Ini punca-punca daripada kita. Selepas tu mati dah lamanya. Saya ni terkecek masalah cara beri. Lain kali kan nak beri ke anak kena buat lagu tak ni dah. Bersama. Lepas tu mati gitu. Sudah mati. Ya. Siapa dia kata? Di antara anak. Hak balik. Ya lagi, tiga lagi. Ya gini pula. Nanti dah. Tadi dok kecek masalah kita beri tu panggil beri tu tak adil. Bila beri tak adil tu salah cara kita beri. Kalau kita masih hidup lagi kita kena ukar semula. Ya kita ibu dan bapa ni asal dia panggil asal bila beri sesuatu kepada porok ni anak cucu tu lagi harus bagi asal tu rojok balik. Belembek kelik. Tak jadi buruk siku lah kata orang kata. Dah setengah tahun memang tak boleh beri kat remit buruk siku. Ibu bapa tak apa. Dia panggil usul. Pemberian usul beri kepada porok harus rojok. Harus ambil balik nak ukar semula boleh. Gini weh, hak aku beri kemu tu tak kena aku ambil semula. Misalnya bagi semula. Maka harus rojok. Itu pun selama tak pindah milik ada kait lagi hukum dia tu dah. Jadi setelah itu lagi berlaku sampai mati dengan keadaan begini. Bila berlaku keadaan mati sampai mati, hak jatahnya aku tak benar. Yang apa ibu beri kepada si Zainab tu masalah. Kami tak benar. Baik, sini kena kecek pula. Setelah mati dah, dia beri nu sah dah, tapi dia salah betul tak adil, salah dia. Salah cara beri tak adil dah. Tapi pemberian tu dah sah dah. Katakanlah sah bila sah, qobat ikbat ni kena kita terminal tak sah ni, kalau tak sah tu lain hal nah. Habis duk terkedih sama tu. Sekiranya beri tu sah. Kalau beri tak sah, tak nak jam tak jam dah, yang tak sah mula je dah. Dia klik pada pesaka. Ini katakan sah. Lepas tu mari di belakang, baru mati, aku tak jam. Tak boleh tak jam dah sebab dia pindah belum mati dah. Kalau pemberian sudah sah, harta ibu sudah pindah kepada anak perempuan, pindah pada laki-laki. Kita nak jam tak boleh, bukan hak kita. Yang nak tak jam ni hak kita. Bila kita tu ibu mati, kita berhak satu pak beradik kena bagi berapa? Kena tupuk 5. Kena tupuk 5, bukan tupuk 5. Tupuk 7. Rupa saat ni kena tupuk 7. Kerana 3 lelaki, 2 seorang ni. Buat 1. Kena tupuk 7. Tu dia. Lepas tu balik perempuan kata, dia tak jauh 2. Tak boleh nak tak jauh kerana hak sarang. Gitu. Adapun bila pindah ke siadah, aku tak jauh. Tak boleh dah sebab dia pindah belum pada mati lagi dah harta tu. Tu kena faham satu. Tu dia. Habis situ ni kita main tengok soalan surat sikit, sementara kalau ada soalan mulut pun sedia kita tengok surat dulu sikit. Ni hubungkan dengan apa ni. Seorang jadi imam sembahyang. Seorang jadi imam sembahyang, dia baca Malik Yaumiddin. Ini turut dia tulis ni, tulis tapi tak ada dengar. Untuk imam baca lah tak ada dengar ni, kita sendiri. Nak turut tu tulis dulu. Supaya kau kira semula dah. Nak turut tulis dulu. Dia kata baca Malik Yaumiddin. Itu. Dia kata di sini mematikan harakat kaf Malik katanya. Dan berbaris 2 akan min. Baris 2. Malik Yaum. Apa nak baca nak baris 2? Kita nak baca ayah. Dia baris 2 nak baca tak? Baris 2 dia ganti tanwin. Baris pertama isyarat pada ini dia tu kasrah. Kasrah tulis dengan baris di bawah, kerana baca mi mulut itu. Dia panggil dhammah mulut itu. Dham asalnya dhamma ni muncul 2 mulut tu.
bu. Nah, panggil dom. Maka nak tanda kata dhamma, wa balik di atas. Orang tua panggil baris depan. Nah, kemudian bila baris atas, bagi fatah. Fatah mana buka mulut kita baca. Abata sama. Mulut buka panggil fatah. Tanda kata buka, baris di atas. Sebagai tanda ya tu masa tulis Quran dulu baris mana tanda. Lepas tu Maliki yaumi mi bawah baik bawah. Orang ngaji kadang kata kerana dia idhafah sana kepada ad-din dia belakang dia tanwin tak ada lah. Kalau tak ada ad-din maliki yaumi min ayat dia tanwin dia. Tapi bila idhafah ad-din maliki yaumiddin tak ada lah tanwin. Bila tak ada tanwin baris lagi tak ada lah. Kalau ni ada mana silap dalam tulis lah tu dia panggil. Tiba-tiba bacalah mana bagi dua. Nak baca apa tak boleh. Malik Yaumiddin. Ni betul lah. Cuba aja ya dua lagu mana. Malik Yaumiddin gitu kan. Dah dewasa apa tak ada lagu tu. Habis tu ni nak baca turut surat ni. Sebenar tak kira tu. Lepas tu dia baca kata baca berbaris dua akan min. Lepas tu gugur tasdik. Tasdik mana? Tasdik berta'addin tu berkali. Macalah mana tu? Maliki yaumiddin. Oh, nak ajuk pun payah. Barangkali silap dengar. Nak tanggung situlah. Nah, nama silap dengar. Betul lah kau orang dengar saja, yang dengar kharu aja. Itu kan. Lebih lagi tak apa setuju atau email, taknya cari Allah. Itu kan. Ada kamu bos hari dua dia nak baca payah. Pas kalau Kalau kedah bagi dua sungguh, dia tak ada wajib dia nak je Maliki Yaumiddin. Ya kana tanwin dah. Itu dia lah. Itu dia. Saya agak ni. Kita rasanya tak begitulah. Maliki Yaumiddin. Nah, boleh kerana terlalu sempit lalu seluruh bunyi sekali bunyi mati tak mati bunyi kita. Maliki Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Baik kali gitu dah maknya. Slow gitu tu. Semoga-moga dan harapnya bagi tu email kalau asal ada kita suka gitu cuba dia baca dengar pada orang tertentu Maliki Yaumiddin. Tak ada apa. Gitu dah. Semoga-moga kita ni mudah-mudahan lagu ni halu-halu gini kadang jadi besar nah. Ni kaya-kaya gini jadi berat. Tu. Pas zaman kita pula zaman tak letak sikit peraturan lalu. Janganlah. Jalan keluar kita ada, islah jalan membaiki. Setiap masalah yang berlaku ada semua baikinya. Ni apa ni? Tak faham ni. Dia tulis dia ada tu. Jua dalam wa dia tulis gitu. Jua dalam wa dia tulis gitu dah. Payah wa yakni semula yakni bernego dalam wa. Lepas tu hasil laba beri kepada wa. Hasil laba tu kita ambil setengah. Boleh ke tak boleh? Boleh lah dia laba kau. Allah. Dah bosan takut ugi tu tak bolehnya. Allah, yang bodoh kira tegak. Baik. Pak kena faham pula bahasa dalam pertanyaan ni. Jual dalam wak ke tak jual ke dalam wak ni? Tak jual dalam wak. Faham betulnya dalam apa? Dalam kawasan kalah hazamuddah orang panggil. Siapa nak masuk duk jual lewat? Tak cari apa tak benar apa duk jual lewat ke tempat jual tempat ibadah. Masjid kita tak boleh duk jual tempat ibadah. Itu kan? Oh masya-Allah. Kalau dia kata jual dah lewat jual di kawasan depan ni. Ni tempat awak sini kawasan luar. Lepas tu bukan jual kita bagi jual air batu dan lucing dan sebagainya lah. Kita jual. Lepas tu dia tak boleh hasil kena ke awak. Bahasa dia mau nak jual sini boleh tapi hasilnya cabutlah 1%, 2%, 3% untuk mengikut keadaan. Mungkin kita nak jual kawasan dia nak ke sewa tu. Boleh kata boleh. Apa tak bolehnya kita boleh hutang banyak ke dia. Kerana janji lagu tu tidak tak boleh masuk jual. Itu dah. Mudah-mudah ya Islam Allah. Kada bayar. Tak itu ke? Semaya lagi boleh dalam wak. Lah tu dia berjual. Semaya boleh. Kita dah semaya sujud ke Allah kan? Tak masalah. So, tu dia.
Ayat atas sah. Ayat kita. Wala ta'awanu 'alal ismi. Yang nyegi. Kena. Saya kata jangan kamu tolong menolong atas dosa. Pas kita berjual dosa kan? Tanya dulu. Jadi bila nak jual kawasan tu, dia kena minta persen tu. Nak jual di sini, hak dia yang ada hak. Supaya dia nak jual di tanah kita. Boleh nak buat bahasa jual di tanah demo. Boleh. Boleh ya. Kalau kata jual, salah haram kerana hidup guna hak orang dengan tak izin. Tak usah berjual, semaya lagi haram. Bahasa kita ni, dangar kita ni bahasa. Dia nak maya tak dangar sebentar. Alih. Allah kedekuk orang ni, orang nak semaya. Tak kira hal ni kalau. Tak kira kedekuk, tak ada kira kedekuk, kira hak aku. Kita kaca juga, apa orang ni kedekuk. Kaca semaya. Apa nak kata hukum? Haram. Kerana semaya alal ardil maksubah. Dia panggil. Semaya di atas bumi yang dirampaskan. Kerana hak orang, kita kena. Itu dia dah. Ini masalah kita nak berjual. Cari untung jual beli hukumnya boleh. Lepas tu nak cabut pasal hak dia. Dia ada hak nak jual sini boleh. Kena 1, 2, 3 syarat. Kalau tidak tak benar. Lepas tu nak benar ke tak? Benar boleh. Bukan kita sokoh. Hak nak Allah yang nyegi tak ada kena mengena. Itu kan. Tak boleh jual. Cuma tak gini. Tak saja jual luarnya. Luar apa tak boleh. Tepat dia untuk nak. Jadi sudah kepada hak yang berkenaan. Kita kena hak. Ni banyak ayat hadis semua. Itu kan. Kau tu ayat kau ni hadis. Mana tak ke mana pun tak tahu. Tu. Ni jalan lagi ke lain. Baik. Ada apa lagi tambahan bolehlah. Kalau ada soalan hak mulut pun boleh lagi. Ya, boleh. Ya, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni tu email kita. Tu email nak tanya cabai sebab. Tanya kata ada nak buka email yang subur dan kita tidak memberati program ekonomi. Apa dia? Adakah kita mengucapkan email yang subur? Datangnya masalah tidak berat kepada program ekonomi. Bagaimana? Kau tak nyata sikit. Sekali lagi. Adakah merosakkan iman? Adakah merosakkan iman? Yang subur. Iman yang subur. Masalah kita tidak memberati qada dan qadar. Ya, tidak memberati. Lain tadi. Ya kena faham dulu bahasa kata-kata tu. Adakah merosakkan iman? Yang subur. Kait lagi iman yang subur. Ini kena berlaku dulu. Iman ni ada bertambah kurang ke? Iman ni tak bertambah tak kurang. Jadi soalan tu kita kena bagi dulu. Itu baik prakden saya panggil dah. Itu baik prakden dulu. Jadi iman ini adakah bertambah ataupun kurang? Ada tambah kurang ada iman. Itu baik dua pendapat. Satu pendapat kata iman bertambah kurang. Kata setengah dah iman tak bertambah tak kurang. Gila. Maka setengah hipung. Hipung kan? Hak yang kata iman tu bertambah kurang, yakni bertambah kerana kita bertambah ni bertambah kesuburan iman di segi amal. Orang banyak amalan yang bersih, iman bertambah. Arti bukan asas diri iman tu bertambah, amalan tu bertambah, taat tu bertambah, menyebabkan subur panggil. Kata setengah tak bertambahnya asal iman tak bertambah. Kenapa apa? Karena makna iman at-tasdiq bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tarat tu percaya ke tak Tuhan ada. Percaya. Sungguh ke tak? Sungguh tak mana. Sangat tak terima tak sama sekali. Dalil kita ni lah boleh ayat pada tu. Tarat tu iman memang benar. Percaya ke tak adanya hari kiamat? Ya. Akan berlaku? Ya. Mati hidup kelik percaya. Tarat tu iman asal saja at-tasdiq, membenarkan, mengaku sungguh akan bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu iman. Lepas tu bila iman sana ada, mari amalan semaya tambah puasa tambah puasa wajib dah tambah sunat lagi apa tu kau subuh ya panggil kesempurnaan iman.
Ha tu murah hak tanya tak situ lah. Lepas tu tanya klik. Adakah rusak apa ni? Adakah rusak iman yang subur? Subur ni tadi. Yang kesempurnaan masa amalan tu. Bila orang yang tidak memberati qada dan qadar. Hati nak faham mana tidak memberati tu. Memberati, apa maksud memberati? Nak tahu itu pula. Nak tahu memberati, tak ambil berat tentang qada qadar. Kalau sekadar tu, ya apa yang kata apa? Kesuburan iman tu kurang. Tak berarti. Lain pada masalah adakah rusak. Kalau masalah engkar, waktu rusak lah. Sebab dia rukun. Rukun iman dia 6. Tahu tak kan? Rukun makna juzuk nak jadikan iman, nak jadikan seorang itu yang beriman, kena ada ne juzuk dia. Buat satu, pakai tak jadi. Supaya tengah di rukun semaya fardu wuduk ne perkara. Cuba buat satu, jadi tak? Jadilah. Tu mazhab kita Syafi'i. Rukun dia ne, buat satu tak jadi. Ada pun masalah tak memberati, waktu pai kurang lah. Kalau pokok kak, tak berapa subuh gitu jelah. Sebab tak memberati, apa tak memberati? Bila berlaku uzur, berlaku sakit, Allahnya mengepek lah rana jadi gini. Tu dia panggil. Hak itu perlu dinasihat padanya. Bukan dia ekar. Kalau tanya, mu tak percaya ke hak Tuhan? Tuhan pun. Ada juga riwayat ada Tuhan pun kita juga. Besar kita lagi. Ada ke siapa tangan ekar? Dak email dia terlemah dia panggil. Dia kata kita kena sabar. Sedap sabar, mu tak kena. Tu dia. Nah itu kan. Maka tak ada apa. Seperti berlaku seorang perempuan ketika dia duduk di atas kubur, si anak kecil dia meninggal, dia duduk atas kubur duduk menangis. Dia menangis. Kebetulan Rasulullah lalu sallallahu alaihi wasallam, dia tak berapa cerak waktu malam. Dia suruh sabar, ittaqillah wasbiri, takut oleh kamu ke Allah, sabarlah atas kematian anak tu. Sebab dia tak ingat, tak tahu kata ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak tak cerak oleh malam. Dia kata dia tak boleh nak sabar. Dia jawab gitu. Itulah tak kata apa. Baik. Selepas itu ada orang cerita, mu tahu tak saat ni suruh mu sabar saat ni siapa? Rasulullah SAW. Mu ni tak tahu. Pergi minta maaf. Rasulullah kata, innamas sabru inda sadamatil ula. Ya sabar berlebihan tu ketika tahap pertama, trip pertama. Sabar lalu. Itu yang nak. Kalau kata, sabar. Aku tak ikat nak sabar. Dah kuduk sabar lama dah. Jawabnya mu bukan sabar. Mu sabar hak lama lah ni bukan sabar. Dia kena kata tu. Apa dia kena jawab? Sabar. Alhamdulillah aku sabar. Tu boleh kalau tak trip tamu. Bawa mari kedua, tak adalah. Tak dapatlah kelebihannya saat ni. Itu artinya dia panggil bukan merosakkan iman, tetapi dia panggil mengurangkan kesuburannya. Itu. Supaya kita orang mengaku kata semaya wajib tapi tak semaya. Mengurangkan itu je. Ayo boleh. Hak tu nak tanya dia mu ayat dah lah, ayat dah dah. Kita tanya, kita tengok aku siap dia lah. Kita tengok aku siap dia lah tu. Boleh pasal dia tak ada setuh penyembuh dalam bekas kan? Ada boleh bekas ni? Baru dengan kira-kiranya yang gini, sekarang terjaga daripada apabila pecah mayat dia tak kena tu. Hati terjaga dah situ tu. Jaga dah. Tu dah tahu enggak itu. Nah. Dia panggil kata nak ambil litabarruk. Litabarruk supaya dia pakai azimat litabarruk kan. Bagi kita yang tak ada menyapa akidah, tak ada apa satu, dia panggil litabarruk. Jadi dia. Ya. Ya mari tanya hukum bila terkepit dah, ya berat dah. Tak nak jawab dah. Dia orang terkepit dia berat ni.
tak apalah, setiap masalah dia ada jalan keluarnya. Nah, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit dia ada ubat. Lain pada penyakit tua dengan mati tak ada ubat. Semua penyakit ada ubat. Jadi seorang itu dia punya dua isteri, tapi dia beristeri secara sembunyilah. Itu rupa-rupanya tu. Rupa masalah pahal pada tu apabila tahu dia hak tua, dia pahal kata dia sembunyilah. Dia sembunyi. Apa pula dia tak ada apa, tak ada syarat kena beritahu, tak ada syarat minta izin. Nah itu kan, kalau syarat minta izin tak bini pak bila siapa nak izin kau? Ya izin juga, tapi izinnya ada tapi. Dia nak bini boleh, tapi kena buat dia apa? Nah itu kan, bakal dia kata gini, dia mau nak bini, maknanya nama tak saya kita lah, tapi nama nak bini. Kalau itu apa nak jawab? Saya dah nak bini saya lagi. Aku mana tak faham ni. Dia mau faham kata dah saya tak bini lah saya lagi. Ada saya dah pasal bini saya lagi ni. Sebab kalau tak saya buat bukan bini saya lagi, dak bini lain. Ada bahasa. Buat ni bini lain. Ni tak saya ni. Bini saya lagi kerana saya ni dah. Tambah ya saya lagi. Gitu tak? Itu dia. Maka tak ada syarat terhati atas redha. Tak ada syarat redha. Cumanya kita nak ambil redha, nak witahu tu, nak cari jalan selamat, mudah-mudahan tak bergaduh kamu dia. Kalau adanya peluang. Tapi nampak tak lagi. Kalau itu sembunyi. Tahu-tahu siap dah. Kalau alah. Kalau ni kata apa? Alawak. Kena kata alawak. Alawak alah. Alawak tak ada lah mana. Alawaknya suruh cerai dia gitu lah. Hingga siapa hak ni pun tak berani nak gigili. Itu masalahnya. Tak berani nak gigili. Maka bila tak berani gila, bagaimana sedekah hukum gilaran ni wajib kata kita. Ni pandang-pandang kita, dia pandang nak pandang. Berani kerana benar bagi. Pandang-pandang apabila nak gila tak boleh kita buat hubungan lah pula. Maaf awak kadang-kadang ni kadang ada alawak ni. Tak apa segar ni kena gitu. Nampak tak apa dia redha. Dia kata saja tinggal dia je. Kita berpanah awak gana ni tak apalah dia redha. Boleh mari berapa hari sekali pun tak ada apa. Di segi nak pekah zuhir kita tak ada ketinggalan. Ada segi nak duduk sana tu orang pada dekat dia cemas. Jangan bila-bila nak cari ukang masalah. Kadang mau boleh sabar, apa yang muda boleh sabar, boleh redha walaupun 2 hari sekali, 3 hari ke berapa dia redha. Apa alhamdulillah. Saya takut dengan Allah Taala lah. Jadi tu kan. Tu dia. Lepas tu duduk dengan keadaan begitu, tak ada apa-apa jika balik hak muda tu redha. Dia. Lepas tu nak tambah apa lagi? Gana? Balik muda dia minta suruh cerai. Di segi nafkah je dah beri sokmo. Cuma nak pergi taklif kerana hak ni tak pergi. Tak pergi paha tak ada mari minta cerai lah. Hak tu senang nak minta cerai adik kita lah. Kita fikir tengah hal tu hal lagu mana nak pergi tak boleh. Nak pergi tak boleh. Duk ini tak boleh tak sudah. Hak pun dah minta cerai. Tengok pada masalah cerai. Gitu. Halah kita mau cerai muka jadi nak. Tapi nak tu nak tak kena cara nak pergi taklif. Nak ke mana ni? Duk tak sudah. Tak boleh panggil beri mudarat kepada perempuan. Beri mudarat. Sabit tu lah bila tak nak pergi, sahabat tu ada taklid, ada apa, nak jaga situ dah. Menjaga jadi mudarat perempuan kita tak apalah tosi kita cerai. Perempuan nak cerai kau, nak cerai dia tak jatuh. Mereka kita wakil dia. Nama tosi aku, mau cerai dirimu. Kita wakil. Dia pun selalu aku tolak dia aku. Masalah. Jatuh kan kita wakil dia. Lepas tak ada jalan yang nak cerai dia ke selain pada tu. Mereka ada tempat pengadu. Dia pergi mengadu. Mengadu saat ni tu. Kalau tak ada taklid apa. Kau dulu panggil kira bercara itu ini. Nampak tak jadi lalu buat taklid. Sekiranya kalau aku tak boleh duduk sikit-sikit. Maka bila dapat tertolak ia. Tu buat taklid. Tetapi di hari ni bukan terjadi masalah baru buat taklid. Buat taklid dari awal. Itu kan? Kan nak jaga begini mohon. Asalnya. Itulah pula pada situ. Dia minta suruh cerai. Tanya mata Allah dalam rumah tangga kita. Tanya orang lain kan rumah tangga kita. Kalau jatuh tu bodoh. Ya.
Terus maya tamu, makin tu yang tu. Oh iyalah ha. Ya tak boleh belok ini ayat tu. Apabila kita semaya sana, Ha. bawa kita mati sekali dia takut dong itu. Oh, dah tengok ni makna kata kita asal ada Tuhan yang nak main takut duk gerung duk ceria gitu molah. Baiklah. Kita tak ada anak nak ke anak. Nah, kita dapat anak syukur nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita disyarak surah Aqiqah surah apa. Terima kasih kita dapat nikmat. Kemudian kita disuruh didik. Nah, kita ada anak disuruh kita ajar, kita pun ajar sekadar tahu kita. Jangan sampai setengah kita ibu bapa ni dan kita tak sempat nak ajar sedia ataupun kita tak banyak, tak ada ilmu kemampuan banyak, sanggup diserah pada orang ajar. Tu kena dah cara kita bagi tarbiyah. Maknanya kita tidak membiarkan anak begitu saja golek ke tempat kita belah tu lah kita pukul golek lah. Golek ke tempat kita walaupun kita orang kampung orang awal pun suka anak tu mengaji. Kita boleh ajar sedikit, ajar dulu sementara, lepas tu kita pergi serah pada guru. Kadang-kadang pergi serah pada guru, mengaji lari sini, kerana kita pun turut juga. Bila siapa dia besar tua main lain adalah hukumnya, dia panggil lepas tanggungjawab kepada kita. Napakah tak ada wajib dah tak kita. Bila dia mau balik siap, dia mau ada upaya dalam bekerja buat pandai cara usaha, dia panggil lepas tanggungjawab daripada kita ibu bapa. Bukan kata duk sokmo siapa umur 30 pun dah. Jangan kita bapa nak beri juga ini sukarela sebagai amalan kita. Kata kewajib tak ada sebab dia mau besar panjang dah. Kecuali dia mau tak boleh nak kerja kerana mau duk mengaji. Lalu kita sanggup nak bantu. Itu sebab tu dia aridi mari. Baik, dari mau besar panjang, tak ada sakut dengan kita. Amar ma'ruf, waktu tak kira anak kita, dia kira siapa dia, bila kita kuasa, amar ma'ruf sekadar mampu. Maka anak kita suruh semaya. Dia tak semaya juga. Maka kata kalau tak ada hak gini, kalau mau tak semaya juga, mau tak saya duduklah rumah aku. Aku tak benar. Dia duduk juga pun tak nak anak ni, apa anak orang lain mudah pergi klik mahmum. Ni nak klik mah mana? Klik mahmum mah dia, mah kita mah dia. Nak tahu anak susah sekali hak sendiri ni. Tahulah dah kita kan hak sendiri ni lebih pada apa-apa lagi payah. Kemudian bila kita tu suruh dah, dia tak buat juga. Kita larang, dia tak heran juga. Tak ada lah kata suruh pukul godas macam kecil dulu dak lah. Kecil dulu pun suruh pukul godas secara takdik, bukan godas tu arum. Syarat suruhnya tergodas hamaknya kali hanya nak gimana? Yang nak pergi rumah tak ada klik sini. Kita pun kesian. Jadi ala kulliha maksud dalam kata siapa yang apa dia aman ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi. Ni tak kuasa dah dengan tangan. Kita kan dengan nasihat. Tak dengan juga hati. Tak ada arah ya Allah. Gitu. Jadi kita ambil contoh-contoh di sini pula seperti kita tengok cerita-cerita Nabi Allah, apa dia Lut dengan isterinya, tengok Nabi Allah Nuh alaihi salam, isteri lagi, anak lagi. Tu awak contoh dah. Untuk kita hiburkan hati kita. Jadi seolah kata anak tu nisbah pada kita sebagai majak ya. Anakmu, anak aku, anak sianu tak sebab tak kala sebab daripada kita basakan nasab kepada bapa. Di segi majak, bila segi hakikat klik pada qada dia semua Allah Taala. Kullum min indillah. Semua dari Allah. Bila tersana ya Allah, aku tak ada daya upaya la haula wala quwata illa billah. Pas cerita-cerita sakop ni banyak. Di antaranya seorang sahabat anak dia jadi Nasara. Tu lebih dah tak semaya lah. Jadi murtad jadi kon Nasara. Kemudian bila anak dia balik mari, ayah dia paksa. Mu kena kembali. Anak tak mau. Paksa suruh klik, anak tak mau. Hingga siapa dia tak becak, anak mana dia turut mata dok paksa anak dia. Paksa suruh klik. Lama-lama tak ada anak kamu mengayu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu sebab daripada tu ayat la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Itu antara satu sebab. Tidak ada paksa pada agama. Sebab apa tak paksa? Kerana telah nyata dah hak baik, hak sesat nyata siap dah dengan rasa cukup. Apa kalau tanya mu tak tahu kau kata wajib semaya? Tahu tu tidak awak je dah. Tidak awak dah tak tahu. Tahu. Tak tahu kau kata semaya tu wajib tak tahu Islam tahu
Tak tahu orang kata puasa, tahu tak tahu ke makan minum barang mabuk tu haram, tahu ayah. Apa-apa mau tak maya ada Allah ya tak. Tak tahu. Yang ngaku wajib. Mau tak tahu kata minum keras ni haram, tahu bagaimana? No dah alih. Berat tanah dia. Setelah mana ayah dia? Wih. Bosan lama kita mai hak orang serabut buruk pula. Ini ayat tu bila kena lagu ni bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita tahulah orang kena bala dah. Tapi jalan keluar dia ada. Jalan keluar ada. Mana? Kita tak redha ya Allah, aku tahu ni maksiat tapi tak ada upaya aku. La haula wala quwata illa billah. Kita sendiri pun baru dak sembahyang ni je baru. Kan nak kira. Tekah belah-belah gitu pun tak kena royak. Gitu kan. Tapi bila anak paksa anak ni tak saya jadi fokus gitu. Salahnya gitu. Dan ayat tu benar tak ada daya upaya kita sendiri tahu wajib nak buat tak boleh. Kita sendiri tahu benda ni haram nak berhenti tak boleh berapa banyak. Tu diri sendiri. Ni klik pada mana? La haula wala quwata illa billah. Seorang tadi apabila turun ayat tu dibaca dia pun tinggal nak ikut mula juga. Bukan arti kita redha kamu jadi Nasara bukan. Tak redha sama sekali tapi tak ada daya upaya. Bangkak tak ada suruh bangkak. Kalau kita kaca bangkak dia klik pada kanan bangkak kerana kita okey kerana Allah. Apa? Benar dah nyata dah. Artinya kita hanya tak redha maksiat yang berlaku. Kita tak redha anak tu tak semaya. Maka maksud dalam kata wala taziru waziratun wizra ukhra. Kalau takdirkan kita mati dengan keadaan begitu, kita tak ada. Maka apa yang dosa orang lain tak bersakup orang lain. Ini keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kau balik maksiat ni rahmat daripada Allah Taala, kau balik maksiat yang berlaku dalam keluarga kita tak redha tak sakup mai kita. Ada pun amal kebajikan sakup mari macam mana? Waladin salihin yad'u lahu tadi. Bila kita mati ada anak soleh walaupun tak ada pesan apa-apa dia ada amal, dia berdoa, siapa dengan ittifaq ulama tak ada khilaf. Tapi kalau kejahatan dia lepas kita tak ada kau sedak dia. Kita tinggal harta banyak Allah tu gak kau kuat dalam dia. Tak ada penyakit milik kita. Pas kita terpesan nak marah dah. Kalau aku mati pesan aku tak beri, aku tak redha, aku tak suka harta aku beri ke anak seorang ni. Cuba kata terpesan gitu. Baru kita mati, bung naik dia harta. Apa je tak suka, nak suka kerana dah mati dah ni. Itu kan. Nak ayat hukumnya berlaku kita nak tak boleh hukum tu masalah ni. Nanti kata klik pada raditu billahi rabba. Dia kata jalan keluar dia ada. Mana kita tak redha sama sekali benda yang berlaku tapi tak ada daya upaya ya Allah dan daya upaya. Cuba dalam keadaan kita hari ni kelak kabuk ada dalam kampung penuh dengan maksiat tu kita lalu sebagai lalu nak pergi kerja kita ni demo kita. Dalam hati ya Allah aku tak ada upaya. Aku tahu benda hari aku tak ada upaya. Asabit tu Nabi Lut alaihissalam ketika orang nak serai rumah dia. Nak serai rumah dia nak ambil puak-puak malaikat muda-muda dia suka manusia nak ambil giwat jahat lewat. Lut kata, "Hai, mumpung perut muka aku adalah orang main rumah aku ni." Oh, tak dengar. Tak apa kalau mana halal ni anak aku ada dua-dua apa nak kahwin ke muha halal. Siapa tengok tu eloknya. Oi, mu dak kaca nak betah aku tak kami tak ada anak. Akhir dia nak serai. Lu kata kalau aku kuasa lah. Kalau aku kuasa, aku ada aku buat mu ni. Kalau saja muka dia sekarang. Ini bos-bos tu, kalau aku kuasa, tidak ada lah, aku tak kuasa. Itu mana kata kita ni tak redha sama sekali. Semoga-moga Allah tahu hati kita. Keikhlasan kita, kebersihan kita. Tak redha sungguh-sungguh. Maka dosa demo, dosa kita tak ada sanggup. Masya Allah, ini rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Inilah syarat sulus. Boleh. Takut. Allah. Ni ya kalau kecap anak-anak yang mudah lah. Tapi kena hurai bererti ramai-ramai. Sebagai sahabat ditanya ada untuk umum terbeliti. Golek orang punya anak perempuan belakang ni dia susah lagu tu golek. Mana? Jadi dia tahu lebih kurang kata anak perempuan ni tu kata kalau 45 orang kalau 100 anak orang mana dia 100 puas semua harta tak habis ada itu kan
Tu dia. Ya boleh pesaka 2/3 saja. Marilah anak perempuan sebanyak mana pun kena boleh 2/3. Kalau kita tinggal 1 juta, hak boleh kepada anak perempuan berapa orang saat ni tu? 2/3 aja. Arti ada 1/3 lagi. 1/3 lagi ni lah kena pergi kepada orang asabah. Dia panggil. Orang asabah. Maka asabah ni siapa? Kalau kita ni ada saudara lelaki yang sibuk sebapa, itulah yang menanggungnya. Dia panggil seorang mati meninggal di beberapa orang anak perempuan dan seorang saudara lelaki yang sibuk sebapa. Maka 2/3 beri pada anak perempuan, 1/3 boleh pada saudara. Dia panggil orang asabah. Bab saka kalau bab nikah kahwin panggil wali. Kadang-kadang kita panggil wali juga dah. Boleh ke wali. Sebab dia nak menikah, hak tu nikah tu dia kita tak ada esak. Siapa nak nikah? Anak kita. Kakak kita ataupun adik kita ni. Dia panggil wali bab nikah. Orang makin asabah bab saka. Jadi bila lebih pergi situ. Kalau tak ada hak yang si ibu sebapa, hak sebapa. Saudara hak sebapa. Tu boleh asabah itu. Katakanlah tak ada gitu, tak ada. Bila tak ada, asabah kena pergi ke mana? Hati dia kena naik kepada Baitul Mal. Tuhan majlis 2/4 naik di situ, sebagian lagi naik situ. Tu dia deh. Baik, sudah situ. Kita pun nak jadi boleh ke anak semualah. Lalu cari jalan ngaji lebih kurang bab tu. Ngaji bab tu. Nuaklah ana weh. Takut dia jawab ni takut nah. Takut takut boleh ke orang lain. Orang lain ni siapa? Orang lain suku sakat takut bau Orang lain ni siapa? Saudara tadi. Tak kakak kita, adik kita. Itu kan? Tapi ni berasa kata orang lain. Lalu cari jalan tak si boleh ke orang lain. Cari jalan macam mana? Buat cara hebat. Jaga ada orang buat surat nada. Jalan. Itu orang panggil cari jalan dah tu. Supaya tak si boleh. Maka di sini kalau kita nak lari daripada waris tak ada bertimbul masalah lah. Para lek kita nak lari dah buat itu tu. Tu dak timbul masalah kalau kau nak lari daripada waris ada dak timbul sah tak sah macam-macam dak ulama dak berbicara. Tapi walau bagaimanapun bila kita buat lagi tu buat surat nazar tu dak main majlis buat surat nazar. Buat surat nazar lagi mana? Tulis harta ada berapa, bekas rumah berapa, kebun berapa dan habis. Tulis itu. Harta 1 2 3 4 tulis. Apa dia nazar? Bagi Allah atasku, atau lillahi alayya. Kalau Arab. Bagi Allah atasku. Bahawa sekalian harta 1 2 3 4 sebut itu aku beri ke itu dia dengan saksi apa siap itu ini. Jadi makna kata pindah milik kita tu kepada hak Nabi lah. Bila mati sampai masa kita mati tak ada peninggalan lah. Tak ada peninggalan. Tu tak dapat. Tapi kalau kau nak lari daripada hati dia timbul masalah. Ada kata tak boleh ada kata tu. Itulah di antaranya. Lepas tu ada apa lagi masa kita lebih kurang buat janji tadi dalam 20 minit lagi untuk jam 12. Betul tak? Mu'azzah mati. Mati kafe. Tinggal untuk saudara yang kafe lah seorang terpanggil mu'allah tu nak beza lah. Nak kata bila sebut mu'allah bermakna orang ni bukan orang asal Islam. Dah itu dah. Bahasa kita nak cucu Islam daripada asal tak panggil mu'allah. Jadi orang ni masuk Islam tak kira lah lama baru tak kira. Maka panggil lah habis hari ni tidak panggil mu'allah lah. Apabila dia tu mati maka apa lah mandi atau apa dia ni mandi katakan itu. Lepas tu bila nak kapal panggil keluarga mari ke mana? Keluarga dia mari nak kucuk. Tak ada masalah. Keluarga tu tengoklah kalau sekiranya kalau tu panggil mahram lah.
Mahram macam adik dia ke mak dia. Kalau masalah perempuan. Kalau mak Allah tu lelaki, bapak dia ke ibu dia ke adik dia ke kalau sama selek mahram. Kira panggil haram nikah dua ni. Kalau setuh menyentuh pun tak batal wuduk pada pohon kafir, ni mukmidah tak ada apa ya mahram dia. Maka tak kala tu dia nak sebagai tak nak ingat dia kucuk, boleh tak ada masalah. Tidak. Boleh tak ada masalah. Tu dia. Sebab kalau tak keluarga jangan kena dua ni. Kena dua ni sepupu tak boleh. Sana kita dah. Kalau mahram adik dia ni, adik dia, tak apalah wilah kelenggaran kepada dia. Sebagai hormat kepada dia. Tu dia. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Abdullah bin Ubay mati. Abdullah bin Ubay atau sekaligus panggil Abdullah bin Salul, Raisul Munafiqin di Madinah kan, dia lah ketua munafik. Tapi anak bagi Abdullah nama Abdullah juga. Abdullah ni Allah cukup-cukup baik mukmin. Satu kali dia bila dia sama Rasulullah SAW, Rasulullah minum air, dia sengaja, ya Rasulullah minum wilbis sikit dia nampak hak lebih minum ya Rasulullah, nak balik pergi ke ayah dia minum. Nak ambil barakat lah kita panggil, mudah-mudahan. Rasulullah apa turut dia, minum sikit beri. Dia pun bawa balik. Ayah dia tanya, "Gapo tu Abdullah?" "Ini air minum hak lebih Rasulullah SAW, nak ayah minum lah mudah-mudahan." "Apa mu tak ambil air ketimak mu? Itu lebih bersih pada ni." Allah, yakni menghina. Allah anak dia tahulah salah kata kenalin nak marah kat ayah. Kalau tak ingat pak sudahnya buat dia. Tapi kerana dia sabar lekat, dia cerita pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, boleh ke saya nak buat pak kerana hidup menghina Rasulullah?" Rasulullah tak jangan. Kalau kena kita halah. Kalau kita lihat tak ada. Ada huduf-huduf kita pula dah. Pak anak sedia nak wow lah. Rasulullah jangan. Sebab apa? Bapak ialah bapak. Upur dia dengan Allah Ta'ala. Allah cakap di akhirat kita dunia oleh hormat bagi bapak. Tengok tu ajar dia comel. Ya Rasulullah nak minta sikit pakai hal bekas tebuh setuh Rasulullah tu nak ambil masalah kapal dia. Rasulullah apa beri? Sebagai ambil hati anak berjuru. Ambil. Lepas tu bila lagi pula kata riwayat dah mana hak tadi ambil orang dulu. Ya ludah pula. Apa ni? Ini sebagai nak tunjukkan kebaikannya. Tapi hak akhirat dia kupu buat lagu mana pun tak terima. Dah innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Tu kupu biasa. Apalagi pun nak munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Masuklah aliyu Rasulullah tara mana pun. Tapi dia nak ambil ke muka minta dia nak belah hamba siapa tanya tadi buh azimat dada bubuh lah mana apa lah itu kan tempat ambil di tabarruk gitu kan So boleh baik. Sebuah pertanyaan tadi ada politik dia apa dia sebuah pertanyaan tadi kita sebagai email dia rasa kata dan ada pemilihan ni siapa apa sebut tadi bersihat dia dari pemilihan ni satu puan ni Islam satu puan ni bukan Islam begitulah jadi kelimah terguna pun jadi panah-panah. Mana Islam? Mana bukan Islam? Dua tu kafir. Bukan Islam kedua. Tak apa. Orang-orang yang Islam tak ada. Ya. Tapi dari kecil mana-mana dan mesti bagus-bagus ni semua dia tanya buat lagi mana. Cuma yang kafir. Saat ni tak royak dah saat ni tu. Saat ni tu royak dah saat ni tu. Jadi masalah ni dia pengen ingat, dia pengen kata ini kena panah-panah. Islam ni dia cuma Ya, Islam ni dia cermat. Bila cermat mana kata cermat mana lah khairul umuri awsatuha. Sebab baik segala urusan apa saja umur khairul umur sebab baik segala urusan kerja apa saja urusan awsatuha yang sederhananya. Mana ada sederhana. Masalah pemilihan kita bahas kelimah dulu.
Pilih Melayu. Siapa panggil? Lưa pada perut lưa. Perut lưa. Lepas itu terjemah Melayu tak nak? Sila pilih, tolonglah pilih. Itu minta pada pihak yang berkenaan, dia minta. Maka yang memilih siapa? Kita. Sit hak pilih kita. Maka pilih ni apa dia jadi kalutnya? Pilih je duduk di hati ke duduk di mulut? Duduk di mana pilih? Hati. Pilih tu di hati. Kenal ke siapa? Nak siapa? Duduk sini. Cuba tu tak tubik ni. Tak ada apa, tak tahu pun. Duduk sini. Pas apa masa hari tertentu, zahir daripada hak kita pilih nak ni, ya tubik mari kalah. Orang tak tahu pun. Nak jadi masalah mulut ni pergi dulu pada pilih bung ni bahaya ni. Ini. Ada mama boleh kata. Muka dia kita mengawan ada. Ini tertua ni. Ya. Baik, pahak ramai-ramai tu orang bawah ada tak email? Dah, okey, asma dah. Dah tahu dah lah. Bawah ada tak email dah? Tak sampai apa? Oh, tak ada sampai. Baik tanya. Gua ada timing ada. Tanya tak email mana ni? Dia tanya ada timing dia sudah ya dah. Timing dia sudah ya dah. Ni apa yang kata? Maaf dia mau guna tak email dia tak kena, saya ada hak. Dalam ni saya ada hak. Ni anak makmum saya. Berhak pilih adalah masing-masing pilih. Saya pilih suti ya saya pun. Satu nak bagi dua tak boleh. Kena kedua bab punah. Itu kan. Kita hak pilih satu. Lepas tu semua anak makmum kita beratus, kita ada hak. Tak ada arti imam. Dia bagi waktu email dia ada. Tak boleh ni. Salah besar guna lagu tu. Hak Islam duduk di mana? Kata itu. Orang kafir kalau pergi kena ketua, boleh kata mulut dia? Boleh tak? Salah unek-unek, salah dengan perasaan, salah berlaku. Agama pun salah. Sebab kita imam. Tak email nak. Tak email, buat cara tak email dia lah semaya. Buat gitu. Ya, hari ni kena-kena nah. Ini apa kena-kena hak ni. Kita hak orang bawah hak. Kita nak orang panggil tabi', pengikut. Imam adalah muttaba'. Cuba kita klik rumah kita. Buku ni ayah dok dia. Buku ni mak dok dia. Lagu mana kita oi? Dak suruh mak dok dia gitu. Mak nak buat gapo? Mak dok dia. Ayah dok dia. Apa orang panggil lagu ni? Kalau ni panggil uququl walidain, deraka dua ibu bapa. Kalau ni panggil apa? Dia panggil ati'ullah wa ati'ur rasul. Dia kena taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kena dia imam. Kita kena hormat. Walaupun kita besar dalam medan ni, tapi hak kena. Amil makmum dia pergi mari. Wa ma taf'alu min syai'in wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah ya'lamu, dan ayat sebagainya. Lepas kena ajar kena. Dia mengaji kaedah. Wa ma taf'alu. Ma jadi apa? Jadi ma amil jazah. Dia jadi amil menjazah ke taf'alu sebab tak ada nun. Kalau tak sabit ma taf'aluna, maka dia panggil ma amil jazah yang menjazah ke PM Darab. Mana PM Darab makmum bagi ma. Ni makmum. Manakala taf'alu ma jadi apa? Nasab maf'ul qadar bagi ta'malu. Taf'alu. Kalau itu ma ni makmum pula. Sebab yang maf'ul bagi mana amil makmum satu benda boleh amil lagi makmum lagi. Iktibar lain-lain. Kita jadi tok imam di kampung. Kita berhak imam tu. Atau amil dah kita ni. Sikit ni. Lepas tu dengan tok nebel ke menit. Tok nebel ke menit dalam kita, makmum kita. Tiba-tiba tok imam dia ada, atau tok menit tok nebel dia ada hak di segi fai barihan. Kita rakyat dia. Tok amil makmum nah. Itu kan? Ternembe anak makmum bagi tak imam tu. Nak kira cara situ. Tu dia. Apa tak imam? Anak rakyat tak imam. Nak buat apa? Cerita nembe. Di segi nak apa nak hasa apa buat nembe. Alhamdulillah. Mai tak imam. Tak faham tak imam tak boleh nak menikah. Tak boleh tak ada faham ni. Salah.
Jadi kena amil makmum. Ini dok tak imam dok dia. Apa itu? Ini panggil salah dari segi guna hak. Tak ada maruah di mana. Kita wajib jaga maruah. Maruah orang, maruah kita nak jaga. Itu dia. Nah, nak jaga dia panggil nasab, akal, maruah. Tu kena jaga. Timbul gitu mo. Ini apa yang kata berpecah-pecah dia panggil. Jaga nasihatlah kalau kita di email dah. Kalau jadi email dalam kita berhak. Kita nasihatlah. Minta maaf dia saya email lah. Bukan saya nak membesar pada wakil sebenarnya email. Bila mau jadi semaya jadi tak email. Dia mau nak ikut, dia maaf nak ikut. Nak semaya sore tak ada arti dak lihat belakang. Kalau kaca turun ini email tak batal aja dia mau. Email tak rokok lagi dak caca. Niat email dak ali. Duk caca apa lama. Nanti dia rokok. Turun apa mun tak ada niat batal aja. Nanti Teme nak cepat-cepat sikit. Ya paksa. Ini kena dia kena. Terima kasih ni. Kita kata buat orang bangsa. Dah kita tahu lagi lagu tu. Tahu lagi lagu tu kena nak bijak anak. Tahu lagi lagu tu lagu kelahi dia panggil. Masalah amal hidup. Nah, apa dah? Pada tu dek. Dia punya cara tu kena pulai kepada bijak pandai deh. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Mu ajak manusia dengan jalan hikmah. Lupa hikmah tu lah bukan ajak dah jadi kau kelahi balak. Sebab tu nak panas sikap kita sebagai imam ni jiwa nasihat. Apalagi orang luar mai buat lagu tu jangan tak boleh ni salah dengan undang-undang salah dia mau. Cuba tanya lah undang-undang mana mari buat tunjuk mata tu emailnya apa nak kata ni. Dah itu. Apalagi anak makmum sendiri. Tu kau sangat tak boleh lah. Perlulah email tak ambil sikap. Tak tahu pergi kau bak nu lah. Bak mana kata supo je klik supo je. Walanya ketua siapa, anak buah siapa, tu kena faham situ deh. Ya kadang-kadang Allah jadi berpecahnya. Wa aslihu baina akhawaikum. Kita kena islah baikilah tu bakal baiki. Tak faham agama. Sebab itulah dalam Islam kita dia seru sangat suruh kita mendengar. Tak maksud dia kata majlis belajar benar pun mendengar. Jangan dak belaka mendengar apa dak. Belajar dak mendengar apa dak, pakai kasih cinta kepada orang belajar apa dak, maka jangan. Ini rusak kita sendiri. Kalau ada sebut wala takunir rabi', satu riwayat wala takunil khamis, batalik menyebabkan kamu tu menasa rusaklah diri sendiri. Tu dinasihatkan. Kita kena gi nasihat. Itu nasihat kena potong lagi kena nasihat. Masa kita pun ada lagi kira 5 minit. Maka dengan 5 minit ni untuk masalah tu rasanya tak ada lagi di sini. Masalah ni ada lagi di sini, tapi biarlah kita lain kali karena masa kita ni 5 minit lagi ni kita dipenuhkan dengan begitulah keadaan kita umat Islam, sesama Islam dan dengan yang bukan Islam. Kita gunakanlah akhlak yang mulia. Kadang-kadang dengan guna akhlak ni tertarik dah. Satu bagai cara dakwah kita nak menyeru orang kepada keislaman, kepada kebaikan dengan akhlak boleh. Tapi kalau kita tidak akhlak pada hukum hari ni bukan dia cara menarik dia panggil. Cara membuat bersahabat bagi berpecah sesama di antara kita pula. Itulah agama ialah nasihat. Ad-dinun nasihah. Agama ialah nasihat. Apa arti nasihat? Nasihat arti membersihkan. Nasihat ayat tasfiyah, menapiskan. Tapi daripada kekerohan menjadi jernih. Tapi kan yang atah-atah supaya ambilkan yang subur. Itu asal nasihat. Lalu orang tanya, ya Rasulullah nak nasihat ke siapa? Dia jawab, lillah, nasihat pada Allah. Apa nasihat pada Allah? Sedangkan Allah Maha Suci, artinya menyuci klik kita lah. Pegawai kena tu cuci lah. Allah Maha Suci, kita intikad Allah Maha Suci. Itu panggil nasihat bagi Allah. Nasihat kepada kita Allah. Kita Maha Suci. Kita beriman dengan kita dan apa kita mengaku segala ajaran kita. Sekalipun kita tak boleh amal. Baik. Jadi sekali lagi kita mengingatkan sebagai masalah terakhir dan balik jadi petua tadi pun sudah mengingat dah
Ada mengingat dah tu kita kena ingat kita ni ada kantor dia ni. Kita tu email, naik mai ada pula dah. Kita di majlis peraturan kita naik. Kita kena dengar situ. Kita tinggal peraturan dia rusaklah. Rusak. Kita nak contoh seperti kita di dalam pondok. Nah, dia tu guru ada. Dia ada tu. Lepas tu tok guru latih ni jadi bagi dia ketua umum. Ni pala telaak mengajar. Maka kantor dia hak mengaji ni taat pada ni. Ada apa? Tu lagi nasihat. Sutarik siapa ke atas? Tolong nasihat. Yang lagu tu lah. Nah, mudah-mudahan selamat. Allah. Lepas tu masa kita pun kitab-kitab tu nanti kita nak cari tengok apa yang munasabah tu. Nah, kita banyak tu email ni, kita nak cari kitab apa kitab kita menentu semula. Mudah-mudahan nanti kalau kita ada nampak kata apa nak baca Arab ke Hajawi nampak munasabah tu email Arab ada itu kan. Tengok nampak kita apa dia kalau azkar lah azkar Nawawi tu soal bahasa Arab lah lah ada email itu kan kau tengok lah tu kau tengok dulu lepas tu kita nak kau cari semula kalau apa dia hak terjemah daripada apa pun kita kau tengok insyaAllah ta'ala. Nanti kita kau tengok dah. Untuk kali ini alhamdulillah syukur kita majlis dapat berjalan dengan lancar. Udara kita pun keadaannya sempurna dan kita kedatangan kita pun dengan sihat wal afiah dan semua kita dapat datang ni dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nak boleh berkumpul semacam ni, nak buang masa sanggup nak apa dia nak merebut masa macam ni bukan senang ni. Itu selak wela panggil dah. Itu dah panggil apa? Selak ni saya tak apa? Selak ni apa? Rebut. Panggil apa? Rebut masa. Tu dia dah. Ni pun kalau tak rebut masa kita ni tak ada peluang. Rebut masa peluang ke masa ke dak kata dah. Kata nak rebut tak ada masa sungguhlah. Ni pun kalau ni tak sanggup puasa tadilah. Kan nak tinggal ni budak beratus-ratus ni hak tetap dah tu. Dia kata kan pergi beratus-ratus nak mengaji duk tetap dah tu. Apa kita nak tinggal tak siapa hati kada-ada adik. Lah nak tinggal tu. Tapi kerana minta kerana tadi kerana keikhlasan buat kita ni seolah tahu ittifaq buat kita tu menyebabkan diizin oleh Allah Subhanahu wa taala boleh sanggup mari. Dalam sebab tu kalau tu demo tu mula gitu sebab sanggup demo minta sekali sebulan je. Dan itu Baba Syahabuddin. Kalau dulu minta sekali sebulan tu kita sanggup tu mula-mula. Demo berpandang. Tak gitu kan? Baba boleh mari semula anak 2 kali seminggu. Tak ada orang sanggup dah. Salah itu. Anak bunyi nak tiap-tiap minggu kau. Temuannya ya itulah. Baik. Begitulah harapan dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang menentukan kita hanya yang merancangkan saja kepada wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Tuhanmu Muhammad yang pilih yang membuat bagi apa dia kehendak bukan kamu kehendak. Wa yaqta Tuhanmu pilih turut bagi dia kehendak bukan turut kamu kehendak. Kita kehendak gini jadi kok ni, kehendak waktu jadi kok lain. Lepas tu jadi juga kita klik pada inilah takdir daripada Allah, masya-Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Klik pada ayat kita baca innama amruhu ila arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Mau tak mampu fayakun. Itulah sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك السلامة والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والأهل والمال، إنك على كل شيء قدير. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.